min sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, kita sempat sambung lagi pengajian ilmu fiqh dan tasawuf. Kita dah sampai muka surat 34 ya, pada Syahdan. Pada pengajian yang lepas kita telah bicara tentang najis anjing dan juga babi, mana kita telah faham najis anjing itu dengan nas yang telah dibaca dalam hadis ya. Maka adapun babi itu dengan kias. Dan kalaulah anjing itu pun dah najis, apalagi khinzir atau babi, kerana babi itu binatang yang haram diambil manfaat. Sedangkan kalau nak bandingkan anjing, anjing ni masih boleh ambil manfaat lagi untuk jadi gembala kambing ke, jaga rumah ke. Tapi babi tak boleh. Tak boleh kita pelihara babi, orang tanya buat apa tu? Nak jaga rumah. Kita letak babi depan rumah kan? Atau kita letak babi tu jaga kambing kita. Tak ada dia jaga kambing kan? Habis dia makan tu. Sebab tu babi ni lagi teruk daripada anjing. Tak munasabah lah kalau anjing tu najis, babi tu tak najis. Kalau orang tanya, mana ada hadis ni? Kita tanya dia, apa beza babi dengan anjing? Boleh tak suruh babi tu, apa manfaat babi tu? Sebab tu haram mengambil manfaat daripada segala tubuh badan dia tu. Haram. Diharamkan badannya, bulunya, segala juzuk dia tu tak boleh langsung. Baik. Sekarang kita masuk pada syahdan ya. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmi barakati. Syahdan adalah segala haiwan itu dengan menilik kepada sucinya dan najisnya pada ketika hidupnya, dan kemudian daripada matinya itu terbahagilah ia kepada 4 bahagi. Jadi kita masih bicara bab najis. Pengajian lepas kita mengaji tentang benda jamadat, benda yang tak bernyawa. Jadi benda yang tak bernyawa ni asalnya semuanya suci, kecuali ada nas yang mengharamkan dia. Maka telah diterangkan yang haram itu adalah tiap-tiap, yang najis itu ialah tiap-tiap yang cair dan memabukkan. Kalau dia mabuk saja tapi tak cair, macam ganja, macam heroin, dia haram tapi dia tak najis. Dia mesti ada 2 sifat tu, dia cair dan dia memabukkan, barulah dia tu dikira najis. Malam ni kita nak tengok haiwan pula, benda yang bernyawa. Jadi benda yang bernyawa, haiwan ni, dia kata haiwan maknanya yang bernyawa, yang hidup. Tak kira apa, serangga ke, tenggiling ke, zirapah ke, kuda ke. Dengan menilik kepada sucinya dan najisnya pada ketika hidup, dan kita tengok pada selepas mati, dia bagi 4. Bahagi yang pertama, barang yang suci ia ketika hidup, dan kemudian daripada mati. Masa hidup dia tu suci, lepas mati pun suci. Apakah itu? Manusia, ikan, belalang. Kullu maitatin najisatun illa jaradun wasamakun. Setiap bangkai itu adalah najis kecuali ikan dengan belalang. Ikan, belalang. Adapun manusia ni satu nas yang lain. Laqad karamna bani Adam. Sungguh kata Allah Ta'ala, kami muliakan anak Adam. Dia ada nas yang lain. 2 nas. Ya, ikan, apa maksud ikan? Manusia, ikan dan belalang. Jadi orang tanya pula, habis tu macam mana dengan sotong? Ketam macam mana ketam? Di sinilah khilaf antara kita dengan mazhab Hanafi. Kita Syafi'i bila kata ikan ni, mana segala binatang hidup dalam laut tu kita kira ikan tu. Sejenis ikan.
Benda yang tak la ya'ishu fil bahri. Ma ya'ishu fil bahri wala ya'ishu fil bahri illa bi hayatin masbuhah. Ta'rif ikan atau benda yang hidup kat dalam air ni sesuatu yang hidup di air yang tak boleh hidup di darat melainkan dengan nyawa masbuhah, hayat masbuhah. Maksudnya kalau dia duduk kat atas darat ni tak lama. Dia tak boleh duduk lama. Itu namanya hidupan laut. Itu nama hidupan laut. Kalau hidupan darat, dia duduk kat darat lah. Ma ya'ishu fil bari. Dia kehidupan dia banyak kat darat. Namanya hidupan darat. Kalau dia duduk macam penguin. Penguin tu, dia bukan hidupan laut. Sebab, dia dua-dua boleh. Dia laut boleh, darat boleh. Tapi dia jadi haram sebab dia menyambar. Dia macam burung. Dia sambar. Macam berulang. Binatang menyambar. Dikiaskan pada burung. Haram makan. Jadi manusia tak najis. Masa hidup, masa mati tak najis. Ikan tak payah sembelih. Kecil, besar. Cuma kalau dia besar sangat, sunat sembelih di ekor. Macam ikan paus kan. Sunat kita sembelih kat bahagian ekor dia, supaya cepat mati. Dan belalang. Kita sini tak makan belalang kan. Tapi ada orang makan belalang. Ada orang kena. Belalang goreng. Saya tak nak makan belalang. Apa rasa? Tak rasa? Sedap. Belalang boleh makan. 3 benda ni. Manusia, ikan, belalang. Ni tak payah sembelih. Sama ada manusia itu Muslim atau kafir. Tak kisah. Dia tetap mulia. Dia tetap tak najis. Dia bangkai dia tak najis. Kerana Allah Ta'ala memuliakan ia akan anak cucu Adam dengan firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Dan sesungguhnya telah kami, yakni Allah, memuliakan akan anak cucu Adam. Allah memuliakan cucu Adam, maka setengah daripada memuliakannya itu, bahawa tiada dihukumkan baginya, bangkainya dengan najis. Sama ada bangkai yang Islam atau yang kafir. Tak boleh nak kata bangkai, tak boleh nak kata najis tubuh badan dia tu. Diri dia tu tak najis. Tak boleh kata diri dia najis. Adapun firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najisun. Tu macam mana tu? Innamal musyrikuna najisun. Hanya sekalian orang kafir musyrik itu najis. Tu macam mana? Maka dikedaki dengan dia najis itu, najis i'tiqad. Mereka itu yang najis tu i'tiqad itu najis. I'tiqad tidak mengesakan Allah, tidak mau tunduk pada Allah. Allah kata innamal musyrikuna najisun. Yang najis tu syirik dia orang tu. Musyrikun makna syirik. Kalau tak ada syirik dalam diri dia tu tak jadi musyrik. Syirik ada 2. Syirik jali, syirik khafi. Dua-dua najis. Syirik jali macam najis mughalazah lah. Berat. Najis yang sangat berat. Kenapa? Apa sebab diumpamakan syiriknya dalam hati orang musyrik tu najis? Iaitu elaknya menjauhi mereka itu seperti kita menjauhi najis. Bukan najis badan mereka itu. Maknanya kita disuruh seolah macam dalam diri itu ada benda busuk. Bangkai najis dalam diri orang musyrik ni. Syirik dosa syirik yang dalam diri itu macam najis. Jadi kita boleh kiaskanlah setiap penyakit mazmumah dalam hati kita tu najis juga tu. Najis kurang sikit lah, tapi najis lah. Macam taik lah kan. Taik babi, taik anjing busuk, teruk sangat dah. Bawah sikit tu taik kucing. Taik orang. Taik juga, tapi dia kurang sikit. Jadi orang-orang yang ada penyakit hati ni, najis. Itu dinamakan mazmumah, najis. Imam Ghazali panggil muhlikat.
Penyakit hati tu penyakit yang membinasakan pula. Bila kita biarkan penyakit hati tu lama-lama, kita pula kena binasa. Dia membinasakan diri kita tu. Dia menjadi lebih teruk. Kerana tak dibersihkan hati tadi tu. Najis. Sifat najis. Maka dari kerana inilah mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengikat Rasulullah SAW akan kafir tawanan di dalam masjid. Kalau dah dia itu najis, kenapa Rasulullah ikat dia tu dalam masjid? Tak ada tak ada kan? Najis tu najis. ikat kat luar. Tak ada. Nabi ikat orang kafir dalam masjid. Itu apa pula hukum orang kafir masuk masjid? Ada orang marah, tak boleh orang kafir masuk masjid. Masjid ni orang kafir tak mandi hadas. Dia mana ada hukum kat dunia ni? Itu yang pertama. Lepas tu banyak contoh-contoh zaman Rasulullah tak larang dia orang masuk. Panggil masuk. Panggil dakwah, cerita kat dia orang tentang Islam. Tak disuruh keluar, cuma yang tak boleh masuk Masjidil Haram je. Masih tanah haram tak boleh. Tanah haram Mekah tu memang diharamkan orang kafir masuk. Lahir pada Masjidil Haram semua boleh masuk. Tapi dengan sopan santun lah. Dan mereka tu bukan najis. Habis. Itu kata boleh. Dan bahagi yang kedua, barang yang najis ia pada ketika hidup dan kemudian daripada mati. Hidup najis, mati pun najis. Iaitu anjing dan babi. Dan anak daripada keduanya. Tahu anak keduanya? Babi kahwin dengan anjing. Babi jing. Jing. Dua-dua. Anak daripada keduanya makna anak campur dua ni. Najis. Atau anak salah satu daripada keduanya dikahwinkan dengan haiwan yang suci. Ini banyak dekat belah Thailand kan. Kambing dikahwinkan dengan anjing. Kamjing. Dia nak jaga kambing tu kan. Dia kahwin dengan dia. Badan macam kambing, kepala macam anjing. Tak tahulah bunyi macam mana. Wuk, bek. Najis tak? Najis. Cuma ada orang kata lembu-lembu yang dekat New Zealand tu. Ada kawan saya pergi dekat New Zealand baru tu. Dia kata lembu tu punya besar dah. Tengok macam Tengok macam babi tu. Tapi lembu. Lepas tu saya tanya-tanya kat orang sana, macam mana? Dia kahwin ke? Mana tak kahwin? Dicocok hormon tu. Babi tu dia masuk, cocok. Dia bukan kahwinkan babi dengan lembu tu, tak. Dicocok. Daging dia tu campur lah. Campuran lah. Kita nak ni kata sangat pun macam mana kan. Dah nampak tu. Dia besar. Memang besar betul. Dan bagi jadi ini atau anak salah satu daripada keduanya dengan haiwan suci dan anak-anaknya. Anak-anaknya. Jadi maknanya kalau kambing dah kahwin dengan anjing, lepas tu dia beranak pula, anak-anak ni semua najis. Anak-anak keturunan dia tu semua najis. Kambing ni pula kahwin pula dengan kambing lagi pula. Kamjing-jing. Dia punya keturunan ke bawah tu semua najis. Dia tak stop lah. Sebab dia dah separuh najis. Dia kahwin pula dengan haiwan yang bersih pula. Tetap najis juga. Kata anak kepada anaknya. Dan jikalau terkebawah sekalipun. Segala keturunan dia semua najis. Dua je. Anjing dengan babi. Lepas tu anjing ada masuk syurga. Kita mir. Babi tak ada masuk syurga. Tak ada babi masuk syurga. Tak boleh sama tu lah. Orang tak mengaji usul fiqah. Dia tak faham macam mana ulama' mengklasifikasikan binatang babi ni. Dia jaga sikit lah bulu dia. Macam bulu cat tu. Burus cat. Kerana dia beritahu kan, ini bulu babi, ini yang non bulu. Nak kena tengok lah. Makanan, minuman, semualah. Tulang dia, badan dia. Dan bahagi yang ketiga, barang yang suci ia pada ketika hidup
Dan najis ia kemudian pada mati. Masa hidup suci, dah mati najis. Dan jikalau dengan disembelih sekalipun, tetap najis. Iaitu sekalian haiwan yang tiada dimakan, yang lain daripada manusia dan lain daripada anjing dan babi. Masa dia hidup, suci. Bila dia mati, najis. Bangkai. Sebab dia tak disembelih. Sembelih pun tak suci juga. Apa contoh dia tu? Baghal. Baghal ni keldai campur kuda. Baghal. Dia besar, dia tegap. Baghal tu. Dan keldai. Himar, keldai. Bahasa Arab himar. Himarul ahli. Bahasa Arab himar ni ada dua. Himarul ahli, himarul wahshi. Himarul ahli keldai. Himarul wahshi, Himalaya tu kuda zebra. Kuda zebra tu boleh makan. Sebab dia kuda. Kuda belang tu. Orang Arab tak panggil kuda, orang Arab panggil keldai. Keldai belang. Saya dulu, apa himarul wahshi? Saya ingatkan keldai dia. Kita ayam kampung air hutan. Keldai bandar, keldai hutan. Rupanya keldai hutan tu zebra. Tu boleh makan. Sebab dia sejenis kuda. Kita panggil kuda belang. Zebra. Dia panggil himarul wahshi, keldai liar. Dan gajah. Gajah haram makan. Sembelih pun tak jadi. Kenapa gajah haram makan? Siapa tahu? Apa sebab gajah ni haram makan? Apa dia? Dia punya gading tu dikira macam taring. Walaupun dia tak adalah. Dia makan pokok-pokok, buah-buah, pokok-pokok kan, buah durian. Tapi itu dikira taring juga. Haram kita makan. Jadi bila kita haram makan dia, bila dia mati dia najis. Termasuk gading. Tak apa gading tu. Tapi kalau kita buat kulit samak lah, gading nak samak apa? Gading tak ada samak dia. Dia tetap najis. Perhiasan tak apa, takut bila kita semayang atau kita ada orang buat mimbar. Dia buat tempat pegang tu kan. Tak sah semayang Jumaat kan. Pegang gading tu. Gading tu najis. Gading gajah. Juzuk-juzuk dia tu najis. Dan harimau. Harimau lagi lah, bertaring kan. Dan kucing. Kucing najis. Dan kera, monyet. Dan tikus. Dan seperti burung merak. Burung merak najis. Burung merak tak ada makan. Apa elat tu? Dan burung elang. Dia menyambar kan. Dan barang sebagainya. Ni semua najis. Najis bila mati. Sembelih pun tak ni. Tak ada makan. Kenguru. Kenguru. Dia nak bahas apa ni? Kenguru boleh makan tak? Masya Allah. Makan. Haram tu. Dia senang. Dia masalah binatang ni. Haram makan tak haram makan. Mula-mula dia tengok sifat-sifat dia lah. Iaitu bertaring tak, menyambar tidak. Adakah ada hadis menyuruh bunuh? Setiap binatang yang Nabi suruh bunuh, haram dimakan. Setiap binatang yang dilarang bunuh juga haram makan. Macam contoh suruh bunuh apa? Macam ular, jengking, kala, apa? Katak larang bunuh kan? Katak larang bunuh. Larang bunuh, haram makan. Semua benda yang dilarang bunuh atau disuruh bunuh semua haram. Katalah semua tu tak ada. Kita cari tak jumpa sifat-sifat tu. Tak tahu nak hukum boleh tak boleh ni. Last sekali
untuk menentukan binatang tu boleh makan tak boleh makan ialah dilihat pada nafsu orang Arab. Panggil orang Arab 10 orang yang normal lah. Letak binatang kat depan dia. Kau tengok kangaroo ni. Kau lalu tak makan. Kata dia. Nafsu dia tak suka. Haram. Dia kira macam tu. Sebab ujung sekali, last sekali Nabi tu orang Arab. Jadi dia tengok pada bangsa Arab tu boleh makan tak ni? Setiap benda yang tak selesa pada nafsu kebanyakan Arab, dihukum haram. Itulah. Tenuk. Ada makan semut kan? Itulah. Tenggiling, haram. Haram makan. Ada orang makan tenggiling kan? Orang asli makan. Tangkap tenggiling. Lepas tu sifat-sifat binatang tu. Walaupun setengah-setengah tu tak haram, kalau sifat dia tu tak elok, makruh makan. Contoh macam lintah. Lintah dia makan apa? Dia makan darah. Tu memang haram lah. Lepas tu kita buat bisnes lintah. Lintah tu dia makan ayam kan? Makan ayam, makan bangkai ayam. Lepas tu kita buat bisnes. Apa hukum dia? Dua dia untung tu. Hukum dia makruh. Makruh. Sebab sifat dia tu makan bangkai. Baik, tak sini. Jadi dan bahagian keempat, barang yang suci ketika hidup. Adapun kemudian daripada mati, maka baginya tafsir. Masa hidup suci. Masa mati tafsir. Ada huraian. Jika mati ia dengan sembelih syar'i, maka iaitu suci. Dan jika mati ia dengan tidak sembelih syar'i, maka iaitu najis, iaitu sekalian haiwan yang boleh dimakan, yang lain daripada ikan dan belalang. Ikan belalang tak ya? Tak. Seperti unta, lembu, kambing, seperti burung merpati, ayam dan barang sebagainya. Maka masuk dengan kata sembelih syar'i itu segala anak haiwan yang halal yang mati dalam perut ibunya sebab sembelih ibunya. Sembelih mak dia pun mati dalam perut tu sekali. Boleh tak makan? Boleh. Boleh makan. Kambing dalam perut kambing tu ada kambing. Sembelih mak dengan dia mati. Tapi kalau kita sembelih tak tengok dia hidup lagi, sembelih pula. Kalau dia mati dalam perut tu, kira mati sekali tu dengan sembelih mak dia tu. Boleh makan. Boleh kita makan sekali. Dan segala perburuan. Perburuan ni binatang-binatang buruan yang mati dengan ditindih oleh anjing perburuan yang mu'alam, yang diajar. Ini yang tak boleh makan ni. Yang boleh makan yang ditindih oleh anjing perburuan yang mu'alam. Maksudnya kita mu'alam tu maknanya yang ditrain, anjing yang dilatih untuk menangkap binatang buruan. Boleh. Bismillah, ya Allah, lepas dia tu memang dia dicari tak. Kalau digigit, dihimpap ke macam mana, boleh kita makan. Dia mati, kita dimakan. Boleh makan binatang tu. Kalau dia dah gigit, kita cuci. Sama tu juga ni. Dan perburuan yang mati dengan anak panah pun boleh. Maka haiwan itu suci, lagi halal dimakan, kerana yang tersebut itu jadi sembelihnya pada syarak. Inilah hukum sekalian hukum haiwan. Dulu panah lah. Macam mana pula yang tembak kat sambang patah tu? Peluru. Dia ada jenis peluru yang jenis dia peluru ni, masalah dia ada satu peluru tabur tu. Itu peluru tabur tu, memburu dengan peluru tabur tu pun dah haram dah. Bagi orang yang tak mahir, sebab dia akan menghancurkan binatang tu. Dah tak ada rupa dah. Berkecai tu, kalau berkecai tu. Adapun yang tembak, sama ada kalau dia pandai tembak kepak dia ke, dia patah, tu tak apalah. Ataupun tembak peluru betul. Apa hukum dia? Kalau mazhab Syafi'i tak lepas lah. Sebab dia membakar. Dia bila kena tembak tu panas tu. Dia bukan dia tajam tu mati kan dia. Dia mati sebab terbakar tu. Maka dalam mazhab Syafi'i tak lepas. Tapi macam mana? Taklid pada mazhab Malik.
mazhab Malik boleh. Tapi kena niat lah. Niat dia, aku taklid pada mazhab Malik. Lepas tu mazhab Malik ni pula sebut bismillah, ya Allahu Akbar tu wajib. Syafi'i dia sunat je. Bismillah, ya Allah, Allah tembak. Kena. Kalau mati, kita dah taklid mazhab tu. Kalau tak mati lagi, kita sembelih dia. Kemudian kata apa? Kerana yang tersebut itu jadi sembelih pada syarak, inilah sekalian hukum haiwan. Titik kata. Tapi ada cerita panjang sikit ni. Baik, masalah sembelih syarak ni, ada sikit lah kita nak tambah sikit. Dia ada bab khas, tapi kita tambah sikit ni. Sembelih syarak ni apa syarat dia? Yang pertama, syarat paling utama sekali yang sembelih tu mestilah orang Islam. Tak kira lelaki atau perempuan. Lelaki atau perempuan boleh sembelih. Cuma perempuan ni makruh. Yang lebih digalakkan orang lelaki yang sembelih. Tapi mesti Islam. Ataupun orang ahli kitab. Tentang ahli kitab yang masalah ni. Ahli kitab yang mana ni? Bukan Kristian yang banyak ramai-ramai ni. Ahli kitab memang keturunan Israel betul tu. Yang atuk nenek itu beriman dengan Nabi Musa ataupun Nabi Isa. Itu kita panggil ahli kitab. Nak cek macam mana kan? Kalau betul-betul dia tu, kita boleh makan sembelihan dia tu. Maknanya kalau sembelihan orang Cina ke, orang tak Islam tu, dia baca bismillah pun tak sah. Sebab yang sembelih tu bukan orang Islam. Itu yang pertama. Ataupun orang murtad. Orang yang itikad itu memang telah dihukum sebagai murtad, disembelih. Haram kita makan sembelihan itu. Tu kena jaga sikit. Macam awak ayapin sembelihan tu kan. Makan. Haram. Yang kedua, yang menyembelih itu mestilah orang dengan menggunakan pisau yang tajam, senjata yang tajam. So, dua lah. Senjata yang tajam. Betul orang. Yang ketiga, putus dua urat ni. Urat nafas dan urat makan. Dua urat tepi tu sunat. Urat merih tu. Yang dua tepi ni tu sunat. Dia ada 4 semua. Yang dua ni sunat. Yang dua ni wajib. 4 lah. Baik. Sekarang ni masalah, sekarang ni tak tahu sekarang tak kot. Dulu ada dengar cerita, dulu ada setengah-setengah restoran tu yang jenis nak sembelih cepat ni, dia pakai mesin je. Dia petik Swiss. Bismillah, ya Allah Akbar. Lepas tu benda tu jalan. Pisau tu dia lalu, dia suk kan. Ada orang tanya tu, macam mana Ustaz, adakah sah sembelihan tu? Jawapan dia tak sah. Sebab dalam Quran kata ma zakaitum, sesuatu yang tum tu orang yang kamu sembelih. Kamu tu manusia. Manusia tu picit Swiss. Yang buat kerja tu mesin. Tak sama tu. Mesin ni kan, tak sama, tak boleh tu. Mesti orang. Yang kedua, yang masalah current ni. Bila dia current tu, dah lembik dah. Sekarang ni dia mati pasal current ke, dia masih pasal sembelih tu. Tu syubhat tu. Kalau confirm dia mati masa dia macam mana nak tahu? Kalau lepas current tu, dia hidup, orang panggil hidup ada 2. Hayat mustaqirah, hayat masbuhah. Hayat mustaqirah ni makna lepas kita pasal sembelih tu memancut-mancut darah dia. Kuat lagi. Hayat mustaqirah. Kata lembik. Darah pun tak terpancut. Dah memang nak mati dah. Bangkai. Kita panggil hayat masbuhah. Tu masalah dah. Dia dah current tu, kadang-kadang dia dah mati pun tu. Kena current tu. Dah nak mati dah. Tu kena tengok balik lah. Kan? Kalau kita confirm tahu benda tu, ain mana binatang tu, haram. Dia stun kan? Dia stun tu. Dia nak memudahkan. Tapi kalau dah terlebih stun, lemahkan je. Kalau dia mati sebab stun tu, ataupun hampir nak mati, sembelih tu tak sah. Sebab memang nak mati dah. Namanya hayat masbuhah. Dah memang nak mati dah. Lagi apa tu? Itu lah. Itu yang lagi mahal kan. Ada dengar tu. Tapi yang sembelih siapa?
Yahudi. Tapi ada saya dengar tu recaution ni. Dia maknanya ada yang kata orang Islam sembelih. Dia punya kualiti lagi bagus daripada yang kita ni. Dia lagi jaga. Lagi bagus. Wallahu alam. Nak kena tu benda-benda baru tu kan. Tahu benda tu. Rumah ada beritahu tu. Dia lagi jaga lagi ketat. Tapi masalah Yahudi sembelih ni tengok balik lah. Boleh makan tapi kalau betul, yang betul tu halal. Kalau warak tak nak lah. Adapun fadlah haiwan, maka yang najis falah tu mana kotoran haiwan. Najis daripadanya fadlah tu yang mengalir, darah yang mengalir. Dan jikalau ada ia mengalir daripada ikan atau darah yang tinggal pada tulang dan pada daging binatang yang disembelih sekalipun. Dengar baik tu. Darah yang mengalir. Ikan tu tak najis. Tapi kalau kita potong ikan tu, darah tu menitik. Darah menitik tu kena kat kain kita ni. Najis. Dia najis dia ada dua. Satu, najis dengan makna haram dimakan. Satu lagi najis dengan makna tak sah semayang. Ada lain. Dia najis ni, dia ada tiga. Najis ketika makan, tapi najis waktu semayang. Bila nak makan boleh, maaf. Dimaafkan untuk makan, tapi tak maaf untuk semayang. Betul? Najis yang tak maaf waktu yang dimaafkan makan, tapi tak dimaafkan jika terkena waktu solat. Apa contoh tu? Contohnya daging ayam kan dia ada darah tu kan. Lepas tu kita masak, kita tak bersih, kita masak sekali buat kari semua kan. Sedap lah dia punya daging, darah manis-manis kan. Wah. Boleh makan tak? Boleh. Tak salah. Dalam tu lauk. Tapi kalau kena kat baju kita ni, tu orang kata kalau kena kari najis tu. Kari daging tu. Bila tu lah, kena. Sikit maaf. Kalau dah banyak, lebih daripada duit seposin. Duit 20 sen dah banyak menitik-nitik kan. Sedap. Tengok dah kena basuh tu. Sebab dia najis yang maaf untuk makan, tapi tak maaf untuk solat. Sebab najis ni kena mengaji. Mengalir daripada ikan atau darah yang tinggal pada tulang atau yang pada daging binatang yang disembelih sekalipun. Kalau masa dekat dia tu boleh makan, tak masalah. Dalam satu hadis tu, sahabat-sahabat Nabi ni dia potong-potong tak basuh pun, terus masuk dalam apa ni, kir, dalam periuk tu. Lepas tu bila keluar buih tu kekuning-kuningan. Dalam hadis tu kata boleh makan, tak masalah. Dia najis yang dimaafkan, boleh makan. Makanlah untuk makan. Tapi kalau kita keluarkan darah tu, kita titikkan dia, najis. Dia mengalir. Tetapi dimaafkan darah yang tinggal pada tulang. Kat tulang tu dia maaf. Dan pada daging yang disembelih. Dan daging sate kan. Sate tu kan dia punya tu kan. Tak payahlah kita sampai nak pucat dah daging tu. Tak sedap lah. Masih kat sini. Dia tak apa. Dia bila dia dah dicampur dengan benda lain, tak boleh lah. Dia saja boleh. Dan istisna, dikecualikan daripada darah 8 perkara, maka iaitu suci, tiada najis. Dia darah tapi dia suci, tak najis, boleh makan. Iaitu kabat ni hati lah. Dan tihal, limpa paru, limpa tihal. Limpa boleh makan. Hati, kabat hati, kan? Hati ayam, hati apa kita goreng makan, boleh. Dan alaqah ni segumpal darah. Dia tak jadi dia bertelur, tak sebab dia telur, tak jadi, dia alaqah. Masih bentuk alaqah, boleh makan. Mudrah, seketul daging. Daripada mani jadi darah jadi daging. Daging seketul tu, tak jadi bentuk haiwan lagi.
boleh makan. Dan mani, air mani asal darah juga, boleh makan. Halal lah. Dan laban yang keluar kedua, susu yang keluar keduanya, kedua mana? Mani dan susu yang keluar keduanya dengan warna darah. Kadang-kadang susu tu keluar warna darah pula dah. Boleh minum tak? Boleh. Dan darah telur yang tiada fasid, bukan telur tembelang. Telur tu masih berdarah lagi kan. Dia jadi tak jadi. Kita pecah makan, boleh. Yang bukan telur tembelang lah. Dan kasturi. Kasturi pada darah juga. Dekat Rusia tu kan. Musk. Dan jikalau diambil ia kasturi tu daripada bangkai kijang saja. Jika ada kasturi itu beku. Tetapi jika dia masih cair, maka iaitu najis. Kalau dalam tu dicair, dia keras tu. Kalau dia cair lagi tu, atau masih dalam bentuk darah tu, kerana mengikut ia bagi bangkai. Kalau dia cair, dia ikut bangkai tu. Sama-sama bangkai kan. Seperti yang lagi akan datang kenyataannya. Dan demikian lagi najis nanah. Dan danur ni darah campur nanah. Dan air puru. Air puru ni bekas-bekas luka. Busuk lah air puru ni. Dan air luka. Kita kena exhaust apa kan. Lama-lama kita biar lama busuk kan. Itu najis tu. Dan air, apa nak sebut tu? Air cacak. Jika ada sekalian itu, berubah warnanya dan baunya. Tak payah apa tu. Tak tahu tu. Tak kena tengok dulu tu. Tak sempat nak share. Saya tengok dia. Dan demikian lagi najis muntah. Iaitu barang yang keluar daripada makanan atau minuman. Kemudian daripada sampai ia kepada ma'idah. Dan jikalau belum tetap ia dalam ma'idah dan belum berubah ia sekalipun. Di tiap-tiap benda yang kalau dah masuk dalam perut ni, sampai ni dia keluar balik, depan mengecahak ni, dah masuk, dia keluar balik, itu muntah nama dia. Nama dia muntah. Tak kira apa pun. Dia masuk, dia keluar balik, nama dia muntah. Kalau dah berubah bentuk sifat dia lah. Dia dah masuk, dia keluar balik, nama dia muntah. Najis ataupun muntah najis. Nama dia muntah. Tu najis semua tu. Dia kata, dan jikalau belum tetap ia, belum lama, masuk dah keluar balik. Dan belum berubah sekalipun, nama dia muntah juga. Nama dia muntah. Benda tu nama dia muntah. Ya, macam air. Air kita minum, air oren. Keluar oren juga. Boleh minum tak oren tu? Tak. Najis dah, muntah tu. Itu air oren, keluar balik. Najis tak? Sebiji macam air oren tadi. Tak ubah pun. Najis. Sebab dah masuk dalam perut. Sama macam air dia basi. Air dia basi ni yang masuk dalam perut, dia keluar busuk tu. Keluar balik. Macam hijau-hijau tu kan. Takat air dia biasa ni, tak najis. Dan dia kata lagi, dan demikian lagi, jika kena bala seorang dengan muntah, nescaya dimaafkan daripadanya barang yang kena kainnya atau lainnya. Kalau dia memang kena bala, tak tahan, muntah terkena kain ni, nak sembahyang ni, maaf, sebab tak boleh nak kawal. Dan jikalau banyak sekalipun, sama seperti darah barghis atau baris. Barghis ni kutu anjing. Dia ni binatang yang dekat padang pasir tu. Dia pagi-pagi dia kejit, dia macam pijit lah. Berdarah, dia isap darah. Kalau banyak tu macam mana tu? Nak kawal tak boleh dah. Maaf. Tak ada lagi kan. Adapun makanan dan minuman yang dimuntahkan padahal belum sampai kepada ma'idah, masuk makan minum tak sempat sampai keluar balik, tak sampai perut ni.
Maka ikhtilaf ulama pada demikian. Kadang-kadang kita bulan puasa, makan, sembahyang. Oh, terkeluar balik. Lebih apa makan syahak ni. Ni dia pergi makan hak ni, kalau lepas makan hak tu ke dalam lah. Lepas hak tu, dia terkeluar balik. Tak sampai perut ni. Khilaf ulama. Kata Syekh Kufal, makanan itu mutanajis juga. Bukan najis, mutanajis. Yang kena najis. Dia boleh basuh. Dan kata yang lain, suci pula. Yang kedua inilah yang dijazamkan Syekh Khatib Syarbini. Oh, kalau masuk sini, keluar balik. Tak masuk dalam. Sampai sini, keluar balik. Khatib Syarbini kata bukan najis. Tak najis dia. Oh. Ya, kata yang lainnya suci pula. Suci. Dan ialah yang diiktimadkan Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah. Lagi tak sampai perut, baru sampai sini keluar balik, bukan najis. Dan demikian lagi najis sekalian taik dan kamih. Tapi muntah tetap muntah lah. Cuma dia tak najis. Sebab dia tak sampai ke perut. Dan demikian lagi najis sekalian taik dan kencing. Jikalau taik ikan dan kamih ikan, taik ikan, kencing ikan dan belalang dan burung dan haiwan yang tiada baginya darah mengalir sekalipun, semuanya najis. Melainkan taik dan kamih dan lain daripada keduanya, daripada sekalian fallah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka iaitu suci sekaliannya. Masya-Allah. Ini memang ada khilaf ulama ni. Diorang bahas kencing, berak, darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah najis ataupun suci? Kebanyakan ulama kata tak najis. Tolahah kan, saya nak tolahah minum kan. Dia ambil darah bekam Rasulullah tu, tak tengok tak ada, sok dia minum. Ya. Ada orang kata, setengah ulama kata lebihan Nabi ni tak najis. Dihitung sebagai khususiat, khosais Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ramai ulama yang sokong kalau kencing Nabi tu, kalau kita dapat kita minum pun tak apa. Demikian lagi yang diiktimadkan Syekh Khatib Syarbini dalam kitab Mughni Muhtaj, kerana mengikut bagi fatwa syekhnya, gurunya. Dan yang diiktimadkan oleh Syekh Ramli dalam Nihayah, kerana mengikut bagi fatwa bapak dia, Syihabur Ramli. Dia Jamalur Ramli, yang bapak dia Syihabur Ramli. Pun kata tak najis. Apa ramai ulama kata tak najis. Dan ialah yang dijazamkan Imam Baghawi dan lainnya, ramai ulama yang sokong. Dan ialah yang disahkan oleh Qadi Husin dan Imam Subki dan Al-Barizi dan Zarkashi, dan ialah difatwakan dengannya oleh Bulkini. Dan kata Ibnu Rif'ah, ialah yang aku iktikadkan akan dia. Dan kata Al-Qayati, iaitulah hak sebenarnya. Adapun Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, maka mengesahkan keduanya dalam Syarah Saghir dan tahqiq akan fadlah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti fadlah sekalian yang lain, kerana Nabi SAW adalah dia menjauhkan akan dia. Ada juga ulama kata kotoran Nabi suruh macam orang lain juga daripada dirinya, dan Nabi juga membasuh ia akan dia. Inilah kaul jumhur fuqaha. Maknanya ialah walaupun muktamadnya ramai ulama kata tetap najis sebab Nabi sendiri pun menjauhi dia, tapi ada ramai pandangan ulama kata tak najis. Tak nama taksub pun. Sahabat-sahabat Nabi tu, kalau Nabi ambil wuduk tu berbunuh, macam nak berbunuh-bunuh, nak tadah ambil air kerana bekas Nabi kan, nak bertabaruk dengan lebihan Nabi tu. Mas'alatun wallahu a'lam. Ada soalan buat najis ni? Nanti saya cari tu air cahit. Dia ada kamus dia ni. Anda tengok. Buat kitab satu lagi, sabit kitab Tanwirul Qulub.
Pasal apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani iyaya barakat. Ini kitab tasawuf. Kitab Tanwirul Qulub fi Isqati Tanfir. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bil barakat. Syahdan. Ke surat 37 bahwasanya bakhil itu kedekut 3 perkara. Yang pertamanya, tiada mengeluarkan zakat yang sudah wajib ke atasnya, atau tiada mengasihi nafkah 2 ibu bapaknya yang miskin keduanya. Dia bila mak bapak kita dia nafkah ni, dia nama dia nafqatul umbudain, nafkah 2 pihak. Semasa kita ni belum balik lagi, tak sampai cukup umur, maka wajib mak ayah tanggung kita. Bila kita dah dewasa, mak ayah kita dah tak larat nak kerja, dah tak larat, dah memang uzur lah. Ketika itu anak pula wajib tanggung. Wajib tu. Tu nafaqatul umudain. Bukan sunat tu, wajib. Wajib kita tanggung mak ayah yang yang susah, yang miskin, yang tak ada usaha. Kita tak keluar, tu bakhil nama dia. Kita ada harta, kita tak kasih. Bakhil, tak keluarkan nafkah mak ayah tu bakhil, berdosa besar. Atau anak yang kecil, nafkah, kita tak bagi nafkah anak yang kecil, anak yang tak baligh lagi. Atau tiada mengasihi nafkah perempuan. Perempuan tu isteri lah. Anak kecil ni bila disebut dalam kitab, maknanya yang tak baligh lagi. Kalau dah baligh, mak ayah tak wajib tanggung. Cuma dia bantulah. Kita tak kerja dia kan, dia bantulah. Tapi kata wajib tak? Tak wajib. Atau tiada mengasihi nafkah perempuan. Perempuan tu isteri. Atau hambanya. Keduanya bakhil. Ya. Bagi di itu yang pertama. Itu bakhil yang pertama, tak keluar nafkah wajib. Yang kedua, bakhil ni berkait dengan diri sendiri. Tiada mengeluarkan nafkah ia. Nafkah di sini pun tak bagi. Punya kedekut jimat kan. Minum air paip. Dan tiada memakan hartanya yang disuruh syarak. Harta sendiri pun tak makan. Dia teruk sangat ni. Bakhil dengan diri sendiri, bakhil ni. Dan yang ketiga, bakhil ia pada suatu yang sunat. Contoh sedekah kan. Maka seorang yang tiada memperbuat sunat itu, misalnya sunat sedekah, sunat wakaf, dia tak buat, bakhil juga. Bakhil pada perkara sunat. Jadi ada bakhil pada perkara wajib. Wajib pada mak ayah, wajib pada isteri, bakhil. Itu memang celaan banyak sangat, berat lah tu. Yang kedua, bakhil pada diri sendiri tu. Bakhil ni. Yang ketiga, bakhil sunat. Kalau sunat, wakaf, bantu orang, menderma pada madrasah, masjid. Ni, padahal dia mampu. Dia kata apa? Rugi sangat orang ni. Rugi. Tiada dapat untung di dalam akhirnya. Seperti seorang yang semayang fardu, tapi tidak semayang sunat. Macam itulah ibaratnya orang harta banyak, dia keluar zakat. Okeylah, dia tak ada dosa lah, dia dah keluar zakat. Tapi lebih daripada zakat tu, dia sapu semua lah. Macam orang sembahyang fardu, tak sembahyang sunat. Harta dia lebih, tapi dia tak salurkan pada yang lain. Dalam Quran kata apa? Falyunfiq dzu sa'atin. Hendaklah menafkahkan orang yang mempunyai kelebihan. Kata dah lebih itu nak apa lebih ni? Kena ada bahagian untuk kita sedekahkan, bahagian untuk kita tukarkan kepada keuntungan akhirat. Tu saya kata kat kawan dia. Cuba tengok ni.
Kita tengok. Kita dalam hidup kita ni, manusia ni, last kali bila dia dah habis, dia nak pencen tu, dia dah duit, dia dah banyak, dia dah apa, dia nak apa? Apa dia buat? Dia nak buat rumah. Kalau duit dia banyak, lagi besar rumah dia nak buat. Tapi yang sedihnya, kebanyakan orang yang ending dia tu umur dah 60 duduk ending dah. Siap rumah duduk dia 3 tahun mati. Ramai sangat. Macam mana saya tahu? Sebab kita orang pondok selalu kena jemput. Jemput ambil baju, ambil apa semua yang rumah tu dah tak pakai. Kita orang dah pergi. Nyekak ni buat ni, tak apalah ambil. Rumah besar ni. Ni nak jual. Kenapa jual tak? Ayah dah meninggal. Lepas 3 tahun dia buat, dia pun meninggal. Lepas tu kenapa tak duduk? Anak-anak semua dah ada rumah masing-masing, Ustaz. Tak larat nak duduk rumah besar je ni. Siapa nak duduk? Habis, kita orang pun jual lah. Allahu Akbar. Kenapa? Kalaulah kita tahulah macam itulah akhirnya rumah besar. Alangkah baik kalau duit yang sama tu dia buat rumah kat akhirat. Alangkah baik kalau kita buat rumah yang kekal. Sebab rumah dunia ni tak kekal. Duit yang sama tu, katalah 6 juta, 2 juta buat rumah, 4 juta lagi buat rumah akhirat. Buat masjid, buat surau, buat madrasah, buat pondok. Paling bagusnya buat masjid lah. Masjid, rumah ibadat, rumah pondok-pondok anak yatim, baguslah. Selagi bangunan tu ada, pahala tu mengalir. Lepas tu kita ada rumah pula kat akhirat esok. Dia buat mahligai di akhirat. Rumah kat dunia dijual. Ya Tuhan. Kalau kita pergi KL tu kan, kat Bukit Tengku, banyak rumah-rumah besar. Tak larat nak duduk. Nak jual pun orang tak beli sana. Mahal, beras dah naik harga. Pergi rumah. Siapa sanggup nak beli? Tak laku rumah. Banyak Ustaz. Sedih kan kita tengok rumah ni duduk bahagia, satu family duduk dah tinggal monyet yang duduk tu. Dah terbiar. Nak beli dah hutang pula bank pula kadang. Sudah. Tak ada orang nak duduk. Punya besar-besar rumah. Itulah kalau kita nak buat rumah besar-besar tu fikir-fikir lah kan. Anak-anak semua ada duit buat rumah sederhana. Cukup buat pengajian dah cukup lah. Lebih tu buatlah rumah kat akhirat. Buat rumah akhirat. Macam mana nak buat rumah akhirat tu? Jumpa Muzamil. Ni ada madrasah perlu apa tak? Ada Ustaz ni. Banyak lagi lah. Budak-budak ni perlukan asrama, perlu tu. Bina. Apa tu kata apa? Seperti seorang sembahyang fardu. Sungguhnya pada hadis qudsi, ma taqarraba ilayya mutaqarribun bimithli adai maftaratu alaihim wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hingga akhir hadis. Ni hadis qudsi, hadis sahih. Yakni tiada juga suatu yang menghampirkan kepada aku orang yang nak menghampir mereka itu dengan umpama menunaikan suatu yang aku fardukan atas mereka itu. Dan sentiasalah hamba-Ku itu menghampirkan aku dengan memperbuat ibadat sunat. Jadi nak menghampirkan diri pada Allah ni dua cara. Satu, settlekan yang fardu. Yang kedua, yataqarrabu ilayya binawafil. Banyak buat sunat, banyak buat benda sunat, ibadat sunat, sedekah sunat. Apa saja yang sunat-sunat kita buat. Apa jadi? Hingga aku kasih akan dia. Sambungan hari ni lagi ni. Idza kuntu uhibbahu, bila aku dah kasih pada dia, kuntu sam'ahu idza sami'a. Akulah pendengarannya bila dia mendengar. Wa basaru ila yubsiru. Akulah penglihatannya bila dia melihat. Akulah tangannya ketika dia menampar. Akulah hatinya ketika dia berfikir. Maknanya begitu dekatnya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu, seolah-olah apa yang dia nak tu yang Allah nak. Apa yang Allah nak tu yang dia nak. Pandangan mata dia tu, apa yang Tuhan nak dia pandang tu yang dia pandang. Dekat betul dengan Tuhan tu. Barakah segala mata, kaki, tangan dia tu. Itu sebab dah dekat betul dengan Allah Ta'ala tu. Dia diri dengan Tuhan tu dah dokek benar lah. Lepas tu dia kata apa lagi? Jadi tak boleh tinggal syariat tu kan. Nak dekat dengan Allah Ta'ala tu tak boleh tinggal. Yang wajib, yang sunat. Lepas tu dia kata apa lagi?
maka menyatakan Allah Ta'ala kepada hamba-Nya yang memperbuat ibadat sunat itu dapat kurnia kasih-Nya sama ada dengan cara sembahyang ataupun sedekah ataupun haji atau yang lain. Umpamanya atau yang lainnya. Umpamanya dua orang hamba. Dia buat contoh ni. Dia buat misal ni. Dua orang hamba disuruh tuannya berusaha tiap-tiap hari. Mengasihilah penghulunya apa tu? 3 goris. Salah seorang daripada keduanya bukan 3 goris tu, 3 kursh. Kursh ni orang Mesir ni kan, kursh apa? Banyak sen. Dia bagi duit dah RM3 dah. Bukan 3 goris tu, 3 kursh. Ni pengarang ni Ibn Athaillah ni orang Mesir kan. 3 goris apa? Katalah 3 rial lah. Dia bagi 3. Salah seorang daripada keduanya mengasihi seperti disuruh, mengasihi membuat seperti disuruh penghulunya. Tiada lebih daripadanya. Kau buat ni, aku akan bagi kau 3 kursh. Dia buatlah. Dan seorang pun mengasihi seperti demikian. Seperti yang disuruh. Dia pun buat. Serta mengasihi hadiah buahan dan lain-lainnya kepada penghulunya. Dia tambah lagi. Dia buat, dia tambah lagi. Tambah dengan buah, dia hadiah daripada tuan itu. Maka hamba yang kemudian, yang nombor 2 ni, diharap dapat suka penghulunya daripada yang dulu itu. Kerana mengasihi disuruh penghulunya, takut daripada azab. Dan yang kedua, mengasihi ia kerana takut murka. Dan yang keduanya, mengasihi ia kerana takut murka. Serta harap dapat disuka penghulunya. Hanya senya menjadikan Allah Ta'ala. Ulang balik ni dia tak apa nak terang ni kan. Jadi dia ada 2 orang hamba. Penghulu dia dia kasih 3. Salah seorang daripada keduanya mengasihi seperti disuruh. Apa yang Tuhan disuruh, dia bagi balik lah. Apa yang Tuhan disuruh, dia bagi balik seperti mana disuruh penghulunya. Tak lebih, tak kurang. Apa yang disuruh dia buat, dia bagi balik. Dan seorang tu pula mengasihi seperti yang disuruh penghulunya, tambah lagi. Mengasihi hadiah pula lagi. Apa yang Tuhan ini, hamba ni dua ni. Apa Tuhan ni nak, dia bagi, lepas tu dia tambah buah. Dan yang lainnya, kepada penghulunya. Hadiah, buah, macam-macam lah. Maka hamba yang nombor 2 ni, diharap dapat suka penghulunya daripada yang pertama itu. Kerana mengasihi apa yang disuruh penghulunya. Apa yang Tuhan suruh, dia bagi. Dan takut daripada azab. Dan yang keduanya, mengasihi ia. Kerana takut murka. Serta diharap dapat suka pula. Jadi, itu bandingan 2 orang hamba ni bandingan 2 orang buat ibadat. Seorang dia buat kerana betul-betul sebab takut azab je. Kan Tuhan dia siksa dia kan, dia buatlah apa Tuhan dia suruh. Yang nombor 2 ni, selain daripada dia buat tu kerana takut murka, dia nak Tuhan dia suka kat dia. Macam itulah bandingan orang yang buat sunat dengan tak buat sunat tu. Hanya senya menjadikan Allah Ta'ala wajib buat ibadat itu kerana mengetahui ia daripada mereka itu lemah dan tiada suka mereka itu. Maka diwajibkanlah suatu yang wajib atas mereka itu. Kerana jika tak wajib atas mereka itu, hanya disuruh memilih, tiadalah banyak memperbuat mereka itu akan dia. Ni ada dalam kitab Hikam ada tu kan. Matan tu maksud dia, Allah Ta'ala mewajibkan apa yang wajib tu. Bukan nak siksa kita. Tapi umpama rantai yang menarik kita ni. Menarik kita supaya kita buat ibadat. Itu hakikat wajib. Sebab kalau tak wajib, tak buat langsung. Untung ada yang wajib.
Contohlah, dalam mazhab Hanafi, kalau kita pergi dekat Mekah ke, pergi Turki ke, rajin orang tu sembahyang witir. Orang mazhab Syafi'i, lepas Isyak, 2 rakaat betul habis. Dia lama. Tanya, kenapa rajin? Kena buat, tidak berdosa. Rupanya dalam mazhab Hanafi ni sembahyang witir itu wajib. Patut dia rajin. Syafi'i sunat muakkad, patut tak rajin. Kita sunat, tak buat. Dia wajib. Fardu 5, wajib 1. Sembahyang fardu dia 5, lepas tu dia wajib. Wajib dia sembahyang witir. Patut Syafi'i pun tukar. Fatwa. Wajib sembahyang witir. Tak buat dosa. Semua buat 3 rakaat. Tak ada tinggal lah. Sebab wajib tu, wajib. Lepas tu kata, wajib tu bukan tujuan. Tujuan Allah Ta'ala wajib tu sebab nak tarik kita. Maka diwajibkan sesuatu yang wajib atas mereka itu. Kerana kalau tak wajib, hanya suruh pilih, akan dia tak buat. Tiadalah banyak membuat mereka itu akan dia. Dan sebenarnya diwajib atas mereka itu supaya dimasuk mereka itu dalam syurga. Seolahnya ditarik mereka itu ke dalamnya syurga dengan rantai wajib itu. Salasilu wajibah. Seolah macam wajib ni macam rantai, nak tarik kita. Neraka tu, masuk sini. Kau tak masuk, gotan kau tu. Masuk sini. Masuk syurga. Allah. Ya Allah tahu. Bangun subuh, bayang. Kalau dah faham bangun subuh, masuk syurga. Paksa tu. Masuk syurga. Paksa masuk syurga. Ditarik ke dalam syurga dengan rantai wajib. Ketahui oleh kamu bahawasanya Allah Ta'ala mengetahui lemah hambanya. Tak kuat kita ni, tak kuat. Kalau disuruh pilih pun tak buat dah. Setengah mereka itu dengan kuat, setengahnya. Maka diwajiblah sesuatu yang wajib atas mereka itu. Supaya dia jadi kuat. Dia lemah, tak mampu nak buat, tak mampu tak buat. Wajib. Terpaksa buat wajib. Dan menyatakan yang haram pada mereka itu, maka yang lemah mengerjakan mereka itu yang wajib sahaja. Dan meninggal mereka itu yang haram. Dan tiada pada hati mereka itu dapat suka berbuat sunat. Jadilah. Sebab dia lemah sangat. Dia lemah. Kalau tak ada benda wajib, tinggal terus. Untung ada yang wajib tu. Maka lemah mengerja mereka itu yang wajib sahaja. Kerja wajib je. Dan meninggalkan yang haram. Dan tak ada pada hati mereka itu suka buat sunat. Dan kuat mereka itu memperbuat mereka itu yang wajib serta yang sunat. Dan meninggalkan yang haram serta yang makruh. Syahdan. Hendaklah kamu itu bersungguh-sungguh ada pada kamu itu. Dan ilmu satunya tauhid. Keduanya syarak. Dia kata apa ni? Kata Tuan Syekh ni, hendaklah kamu sungguh-sungguh ilmu ni 2 perkara. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu syarak. Syarak ni ilmu fiqh lah. Kerana orang yang semata-mata padanya ilmu tauhid, melihat ia tiada memilik makhluk itu. Kalau dia tu, aku nak tauhid. Dia dalam tauhid nak lama, dia nampak semua ni Tuhan punya. Makhluk tak ada milik. Baguslah tu. Lepas tu, dan tiada melihat ia pada zahir syarak, apa jadi kat orang ni? Jatuhlah ia ke dalam lautan zindiqah. Kafir zindik. Jadi binasalah halnya. Tu kata kalau nak masuk ilmu tauhid yang mendalam, tauhid sufiah ni, kena belajar hukum fiqh ni. Kalau tidak, banyak yang sesat. Dulu ada seorang tu. Dia ngaji kat petani. Mula ngaji Pondok Siliau lah. Dia komplain Pondok Siliau tu. Dia buat fiqh. Ni Tok Guru tak betul. Tasawuf sangat ni. Lepas tu kena bala. Dia pergi ke petani. Petani nak mengaji fiqh. Mengaji. Nak ngaji nahu. Entah macam mana. Tengaji dengan Tok Guru hakikat. Lepas tu, bila orang datang jumpa dia, dah pelik dah. Sembayang pun tak dah. Dia buat apa tu, kulit.
Kita kena hakikat ni. Lepas tu kalau tengok orang perempuan, tak apa, tu Tuhan juga tu. Tuhan bagi, Tuhan cipta tu, kita boleh tengok, tak apa. Tak apa, tu Tuhan. Tak salah. Kalau kita jalan, lapar orang punya ni, tak apa, ni rezeki Tuhan ni. Tuhan bagi ni. Ambil je. Oh, dia main tauhid je. Dia tak tengok Zuhir Syarak dah. Zuhir Syarak dah tak ada dah. Lepas tu Nabi SAW sendiri pun, nahnu nahkumu bizawahir. Ula nahkumu nahnu nahkumu bizawahir. Kami menghukum dengan zahir. Sebab tu dalam zaman Rasulullah tu ada orang munafik tu. Orang munafik ada. Tetap Rasulullah tak hukum. Selagi tak zahir, tak hukum. Bukan tak tahu, tahu. Lepas tu dia kata sini, melihat ia pada zahir, tiada melihat ia pada jatuh ia dalam lautan zindiqah. Sebab dia terlebih tauhid. Zahir syarak tak ngaji, bahaya. Binasa halnya. Dan orang yang semata-mata pada, contohlah, dia lapar. Tiba-tiba dia jumpa ayam penyet yang langgar kereta kan. Rezeki Allah bagi. Ustaz, rezeki ni. Tak sebenar itu. Ustaz, siapa yang langgar ni? Kan Allah ni. Siapa yang jadikan saya lapar? Allah. Jadi, kita boleh jumpa ni Allah lah ni. Kenapa tak Allah lagi? Ambil makan. Padahal haram tu. Syarak tak ada. Tak masalah tu. Lepas tu, nak semayang. Ni air wuduk semua tak ada ni, macam mana tak wuduk ni? Najis. Tak apa, Allah tahu hati kita. Allah faham. Allah nampak hati kita ni. Kiblat tak kisah mana-mana pun Tuhan ada. Semayang. Itu orang tauhid tak ada syarak. Sangat bahaya. Jaga-jaga tu. Atau orang dulu mula-mula dia ngaji fiqh tu. Lama tu baru dia mendalam tauhid sufiah. Tauhid sufiah ni setelah dia teguh syariat dia tu. Nak masuk dalam laut kan. Dan orang yang semata-mata padanya ilmu syarak pula, tauhid tak ada. Tauhid sufiah tak ada. Syarak zahir. Melihatlah ia pada zahir, tiada melihat kepada hakikat. Jadi binasa juga halnya. Dia nampak zahir, dia tak nampak keras. Semua syarak, semua hukum. Dia tak ada maaf, tak ada apa dah. Kalau orang salah. Dia tak ada nampak Tuhan lagi dah. Pun salah juga, masalah juga. Tapi yang lagi teruk yang pertama tadi. Dan orang jadilah, dan yang sempurna itu bahawa adalah dengan ilmu hakikatmu muayyadan, dan ilmu syariat muqayyadan. Yang betulnya apa? Dengan ilmu hakikat muayyadan, diteguhkan, dan ilmu syariat dikaitkan. Hakikat meneguhkan, syariat dikaitkan. Tak boleh tinggal dua-dua tu. Banyaklah ulama-ulama dia mengarang syair tentang ilmu hakikat dan syariat ni kan. Antaranya dalam kitab Kifatul Atqiya tu kata apa? Asy-syari'atu kasafinati wa tariqatu kal bahri wal haqiqatu durun ghala. Syariat itu umpama kapal, tarikat itu umpama laut, hakikat itu mutiara mahal. Tiga. Syariat itu umpama kapal. Tak ada kapal nak berlabuh, nak jalan macam mana? Main tenggelam dalam laut tu. Masuk dalam laut hakikat. Mati. Tarekah itu umpama laut. Jadi syariat ni kalau kapal dah ada tapi duduk kat atas darat. Syariat ada dah ni, ilmu ada ni tapi tak berjalan, duduk atas darat. Umpama kapal atas darat. Kena bertarekat, kena berzikir, kena beramal, kena masuk kat laut lah. Habis bertarekat ni tak apa, saja je makan angin je. Tak. Naik kapal ni kat tengah laut nak cari mutiara. Mutiara mana mutiara? Mutiara dalam laut tu, kat dalam tiram. Kena terjun dalam lautan tu, lautan zikir, tarekat tu. Nak mencari apa? Nak mencari mutiara hakikat.
Macam mana syair tu? Asyari'atu, tak ada ni, tak boleh tulis. Cuba ikut saya baca. Asyari'atu kasafinati wa tariqatu kal bahri wal haqiqatu durun wala. Boleh? 1, 2, 3. Asyari'atu kasafinati wa tariqatu kal bahri wal haqiqatu durun wala. Syariat itu umpama kapal, tarikat itu umpama laut, hakikat itu mutiara mahal. Syariat itu umpama kapal, tarikat itu umpama laut, hakikat itu mutiara yang mahal. Jadi kita belajar ni daripada syariat, mengharungi tarekah, terjun ke dalam lautan tarekah itu, lautan zikrullah, nak mencari mutiara hakikat. Dah sampai hakikat tu lega dah, timbullah makrifat. Tu macam-macam lah ulama'-ulama' buat perumpamaan tu. Ada setengah ulama'-ulama' buat perumpamaan syariat tu macam buah kelapa. Tu lagi terang tu. Syariat macam kulit kelapa. Lagi tua kulit kelapa tu, lagi berisik lah isi dalam tu. Lepas pada sabut kelapa tu jumpa apa? Buka-buka jumpa tempurung kelapa. Tempurung tu kita panggil tarekat. Lepas tu kita pecahkan tempurung tu jumpa apa? Jumpa isi kelapa. Isi tu kita panggil hakikat. Syariat, tarekat, hakikat. Lepas tu kita ambil santan tu, kita perah, keluarlah santan. Santan tu lah makrifat. Tu perumpamaan orang ulama'-ulama' dulu buat lah, nak bagi faham. Jadi maknanya syariat itu perlu. Dan syariat itu kukuh, kuat macam buah kelapa punya sabut. Kena tua, kena banyak, kena kuat. Baru kita buka dia tu, jumpa tempurung. Tempurung tu second level, tarekah. Pecah tarekah itu, dapatlah kita isi kopra tu, isi putih tu. Okey apa? Isi kelapa. Dah manis, dah boleh makan dah tu. Sedap dah tu. Itu kita panggil hakikat dia tu. Hakikat kelapa tu dah nak cari tu. Lepas tu kita ambil, kita kupas, kita perah dia, keluarlah air santan. Itulah makrifatullah. Itu contoh lah. Contoh ulama' buat, nak bagi faham. Contoh dia orang buat tu. Macam kapal di laut, macam buah kelapa. Semua nak ulama'-ulama' Melayu kita buat, nak bagi faham. Nak fahamkan orang Melayu ni. Betapa pentingnya gabungan syariat dan hakikat itu. Tak boleh satu. Jadi kata dia, ilmu hakikat muayyadan, meneguhkan. Ilmu syariat muqayyadan, dikaitkan, tak boleh lepas. Dan adalah ia antara keduanya bersama-sama, diambil setengah hakikat, setengah syariat. Maka orang berdiri kepada zahir syariat saja, tiada padanya hakikat, ditakut jatuh syirik. Syarat zahir je, hakikat tak ada. Tak ada hakikat langsung. Takut-takut jatuh syirik khafi. Dia nampak zahir, tak nampak Tuhan. Dan menduakan Allah Ta'ala. Dan orang yang semata-mata bersama hakikat, dengan tiada ilmu syarak, tiadalah boleh sampai pekerjaannya. Tak sampai. Sebab dia hakikat dia, tapi jalan tak ada. Jalan nak pergi tu tak ada. Dia nampak mutiara kat laut tu, kapal tak ada. Nak pergi macam mana nak pergi sampai tu? Tak ada jalan. Maka maqam ahli hidayah, ahli petunjuk, pada suatu antara keduanya, makam orang dapat ahli petunjuk ni, dia duduk antara dua ni. Seperti keluarnya air susu antara darah dan kencing, yang sebagus-bagus air susu. Wa baina damil wal farati labanan khalisan, antara darah dan tai, baina daman wal
antara darah dan tahi itu keluarlah susu yang bersih. Susu ni di antara darah dan tahi tu. Bila lembu termakan kan, makan setengah jadi tahi, setengah jadi darah. Yang setengah ni tiba-tiba keluar susu. Susu ni bau darah tak ada, bau tahi tak ada. Itulah bila orang telah mencampurkan antara hakikat dan tarekat seumpama susu yang jernih tadi tu. Susu bersih. Sebagus-bagus air susu itu, diminum orang yang meminum mereka itu akan dia ada campur dua tu. Faslun, penyatakan susah dan balak. Wallahu a'lam. 11:45 dah. Jadi ini cerita penutup daripada cerita ni lah. Antara hakikat dan tarekat itu, dan hakikat dan syariah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qulubana wasta'mil asrarana washghal bi i'tibari afkarana. Sallallahu sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.